khabar? Alhamdulillah sihat. Dah minum? Apa khabar semua penonton-penonton, ya ke? Kenapa kau sebenarnya jalan lebih asal? Macam jalan kena method. Dah, switch off tak ada maknanya. Oh, ya ke? Okey, kita sekarang Switch off. Kita Okey. hari ini nak bercakap Air pun tak ada, mengenai pelakon-pelakon method. Okey, orang yang paling sesuai untuk bercerita tentang pelakon method ialah Kak Oji sendiri. Aku pun tak tahu kenapa, tapi memang Akak ingat lagi. dia orang semua tahulah, Kak. Akak ingat lagi perkataan method ni. Akak wujudkan ketika akak mengacara Melodia. Yang mewujudkan method pun yang ni juga. Explain lah, Kak, method tu apa, Kak? Oh, kita ada ramai lagi pelakon yang patut memberi definisi tentang method. Nampak method ni, method nampak. Nampak ni? Ni method ni. Tiba-tiba je kan. Dia tidak berbicara. Bahasa tubuh dia aja berbicara. Senyum sikit, bos. Boy, kita kembali selepas ini. Yeah. Lagi. Tepuk lagi. Yeah. Yeah, kita masih lagi bersama dalam rancangan Ya Ke? Walaupun mereka ni semua pelakon method, adik-adik akak, jangan serius, okey? Jangan serius, dek. Okey. Jawapan-jawapan anda kena membantu menaikkan ratings, okey? Tapi Kak, patutnya kena panggil Imam Mandan. Tu dia. Baru kena jauh dengan Kak. Tapi sebut pasal Imam Manan, tiba-tiba aku teringat Dira pernah berlakon dengan Imam Manan. Alamak. Kan? Sebelum soalan tu kita pergi dekat Dira, Kak Oji, explain lah sikit method tu apa. Ianya pelbagai versi sebenarnya. Alright. You know, there's a lot of definition. Oh, nanti keluarkan sari kata, every time I speak English. But I think why don't we start with the guests? Alright, betul. Alright, pasal kita memanggil mereka, menjemput mereka datang ke sini untuk mereka menyatakan tentang method acting. Dan itu topik kenapa kita. mereka menjadi pelakon-pelakon yang Method. Okey. Di sebelah kanan saya tak lain tak bukan Melissa Saila. Dari 6 tahun. 6 tahun. Dari 6 tahun, Dek, dia berlakon. Yeah. Ingat tak drama Cili Padi kan? Itu lagi, tu Era 90-an? Itu 90-an. Tapi masa umur 6 tahun akak berlakon cerita apa? Pertama saya berlakon filem Perjanjian Syaitan. Ambil kau. Janji dengan Tajuk setan. dia dah method dah. Arahan S. Sudarmaji. Okey. Arwahnya, yes. Yang pertama. Dan Kak Melissa Saila lahir daripada sebuah keluarga yang kita sedia maklum, keluarga seni Hebat. yang tersohor di dalam negara kita Malaysia. So bila berlakon usia 6 tahun tu memang dididik oleh makcik tu macam mana, Kak? Tak pernah dididik. Ini memang secara tak sengaja lah. Sebab memang membesar kat set macam tu je. So, adakah kerana media yang mengenali keluarga Liz yang sememangnya seniman, seniwati yang tersohor yang begitu besar nama mereka dalam industri seni dan juga ramai yang mengharapkan bila nama besar sebegitu mesti memberikan impak di dalam setiap lakonannya. Adakah itu yang mempengaruhi Liz untuk menjadi seorang Rasa I've got to be a tanggungjawab. method actress? Tak tahulah, mungkin dia punya vibes lah. Memang vibes, memang orang kata, yelah kalau kita dalam keluarga tukang masak. Jadi, kita tengok benda tu hari-hari. Benda tu is just absorb you. Bukan ada macam, I have to do good. No, tidak ada macam tu punya niat yang saya nak kena tunjuk. Tidak. Tapi memang is just absorb you lah. Pernah berlakon dengan pelakon kayu tak, Kak? Mestilah ada. Mestilah ada. Nanti kita tanyalah tu soalan tu sebab kita sekarang ni ada playback Melissa ada? Saila. Okey, baik. Kita ada banyak lagi soalan nak tanya. Oh, ada playback Ada Ada. lah. Rahsia-rahsianya semua keluar kat playback ni. Mestilah. Melissa Saila ni kalau cerita pasal bidang lakonan atau filem, ada setengah orang yang faham, mungkin orang yang akan rapat dengan dia, yang faham dia. Mungkin orang-orang luar tak berapa memahami apa yang dia nak. Sebab seni ni ada dua. Mungkin Melissa tak memikirkan tentang keuangan, keuntungan seperti mana setengah producer yang fikirkan. Mungkin dia nak berkarya untuk menyimpan karya dia dan dia rasa ini adalah karya terbaik dalam diri dia. Itu Melissa Saila. Dia tak ada fikir nak untung ke, nak rugi ke, tapi dia
kebanyakannya memikirkan tentang seni yang nak dihasilkan dan mesej yang hendak disampaikan kepada penonton-penonton filem semua. Itu Malaysia saya lah. Kau nampak? Lain macam ah. Nampak? Kalau anda tak sure siapa tu, itu Man Bai. Iya, Man Bai. Padahlah dia telefon aku Kita last tanya week. Dira Abu Zahar. Rekod sendiri. Kenapa dia punya percakapan itu dia ada pause. Kenapa? Dira ni pun pelakon method. Ya. Cepat. Nampak dia Berfikir. fikir dahulu. sebelum Jadi dia betul lah orang melakukan. kata je. Pelakon-pelakon method ni, dia berfikir dulu. Sebelum dia melontarkan. Yes, sebelum berbicara. Dia penekanan dia dengan apa yang dia cakap tentang Melissa Saila, dia bermaksudkan itu. Nampak? Tapi maknanya ayat-ayat yang dilontarkan, ayat aku sekarang. Macam mana kalau kita bercakap, kita tak berfikir, saya tak faham. So apa yang Abang Man Bai cakap tu benar? Saya boleh terima apa dia punya, mungkin itu dia punya pandangan terhadap saya. Tapi of course saya pun tak adalah saya dalam bidang ni dan juga dalam mainstream industry. Dan tidaklah saya tu berkarya untuk katanya artistiknya style of work pun. Bukanlah percuma juga pun kan? Ya, dan cuma of course saya tidak akan perdagangkan saya punya just for the sake of money atau apa, saya sanggup buat apa-apalah untuk saya punya projek sendiri kan. Of course saya masih mementingkan apa ni Mutu. dia punya mutu. It's very important lah. Okey. So sekarang ni kita ada playback pula. Nak tahu siapa yang kena? Playback seterusnya? Dira Abu Zahar lah. Dia nak tahu sangat siapa lah yang nak bercakap bagi pihak dia ni. Apa yang faham kerja aku ni? Okey, Dira, jom kita tengok. Okay, so dia sebagai seorang director, dia tegas, dia firm, dia tahu apa yang dia nak. Dan sebelum ni saya pernah berlakon dengan dia, Jejaka Tak Hangat di Pasaran. Dia direct tu first time. Sebab sama ni kita selalu berlakon sekali. Tapi bila saya tahu dia mengawal title director tu, saya rasa macam nervous. Sebab kita tak nak lah, walaupun kita kawan-kawan, tapi kita tetap macam, bila bekerja kita kena professional. So dia tegas, dia tahu apa yang dia nak. Dan sebab dia pun seorang pelakon dan dia pun belajar macam mana nak mengarah, jadi saya rasa tak ada masalah lah. Yang kedua, sebagai seorang pelakon teater, adakah apa yang dia cakap tu dia fahami? Sorry batuk. Ya, of course. Seorang pelakon dia mesti cakap jelas dan nyata dan orang kena faham. Dan itu adalah watak karakter Dira. Tapi Dira ni dia memang, kalau dia nak, apa yang dia nak, dia kena dapatkan. Sebab dia seorang independent woman. All the women were independent. So dia macam tu. Amin. Silakan. Ya. Dira adalah pelakon yang method juga. Sherry pun cakap macam tu, pelakon drama, teater. Saya pun pernah mengacara juga dengan si Dira ni kan. So bila Dira menjadi pengarah, mencari pelakon yang method juga ke atau macam mana Dira? Pada saya senang. You don't have to impress me that much. I only nak you buat kerja you between action and cut. Before and after. You give what? Give what? Kan? So, if you do your work within that action and cut, saya fine. Saya okay. Satu, saya tidak percaya dengan teknik yang macam menjerit-jerit ataupun macam apa kan. Saya lebih suka pergi dan cakap dan kita bagi input. Macam mana dia nak mewarnakan watak itu, saya tak, sebab saya tak suka juga kalau kau kena pergi macam ni, kau kena duduk macam ni, saya tak suka juga kalau saya mengarah. Saya tak suka bagi tahu yang tangan kau kena kat sini, kau kena pegang bahu. For me itu biarkan dia pegang, diwarnakan sendiri. Jadi bila you nak panggil I berlakon? Nanti Itu. nak panggil. Cakap panjang-panjang pun tak Sikit boleh juga Rahman ni pernah kan? berlakon dengan Dira kan? Apa dia? Dalam filem arahan Ablin Syauqi. Berlakon dengan You both acted together. Oh, ada ya? Kita berlakon lah. Tu cerita apa Papadam. Papadam. Dua. Yang aku ingat kau dengan sengaja bang menyegah aku berbelakang supaya aku boleh melata kat set. The camera was still rolling and I was out on screen. Aku ya ke? dendam dengan kau sampai sekarang pasal Tapi benda itu tu. nampak real lah bang. Masa tu saya nak pecahkan method dia. Saya rasa terlalu method ni. Saya pecah kan. Dalam cerita itu, filem tu Papadam 2, saya diberi satu watak yang sangat funny. Contoh. Saya makeup artist adik-adik lah. Kau make artist. So saya kena lelakikan diri saya
Patut saya kena perempuankan balik diri saya. Saya dia macam, aku pening. Walaupun saya ada berapa scene dalam filem tu. Saya tak sampai 10 scene pun. Watak saya lalu-lalu je. Tapi saya macam, oh struggle. Pada saya lah tentang method ni is a tools untuk semua. Kalau pelakon, itulah tools dia. Macam kita tukang masak, kita punya tools nak pakai senduk, pakai apa. It's not about someone is method or not. This is your tools. Kena ada. You have to have it. Okey, kita nak tengok ni ada orang ni. Dia story about K. Rahman. Sebenarnya susah kita nak tahu dia sebab kadang-kadang tak ada kamera pun nampak macam dia tengah on, dia macam tengah perform. Jadi dia ni memang agaknya dilahirkan sebagai performer lah kot. Dia method 24 jam. Kita nampak lah dia jenis orang yang serius lah kerja dia kan. Dan dia pun besar dalam keluarga seni kan. Saya ingat memang daripada bangun sampai dia tidur dia dah dibesarkan dengan bentuk-bentuk persembahan. Maknanya kalau bercakap dengan mak pun suara kena jelas, artikulasi tu kena jelas kan. Lenggok tu jangan berlagu sangat. Jadi dia dah besar macam tu katnya tu dia macam tu. Lebih sikit lah. Good luck for whatever you are doing. Hope you can fly although you don't have the wings. Okay. Itu pun pelakon method tu. Ya. Dia method. Dahsyat Sophie Jekan. Okey, bila kita lihat Sophie Jekan, lepas tu terpandang pula Q Haidar, ada Pekin, ada K. Rahman. Rock O dah ada kat sini dah. Okey, Kan? kita nak tanya sekarang. Alright. Semua orang berkata kan, glamour. What have you got to say kepada adik-adik kita ni? Sedangkan kita sendiri menyedari. Mereka mempunyai bakat. Yang mengejar glamour ni, Kak? Di mana songsangnya tu? Bang, berapa follow Instagram kau? Kena tengok tau, Dato' nanti lepas ni berkurang. Slow-slow kat mic agak sekarang. Aku rasa sebelum kau jawab soalan tu, kita minum dulu. Kita jawab selepas ni lah. Okey, anda semua pasti nak dengar kan? Kat rumah pun nak dengar kan? Jangan pi pancok, no? Okey, kita kembali selepas ini, alright? Okay. Okey. Sebenarnya benda ini datang daripada kesungguhan dan bakat. Kesungguhan dan bakat ni bukan keutamaan. Macam saya pelakon yang susah. Saya susah untuk panjat. Saya bukan senang sebab dia dah tak ada rupa. Betul. Tak, itu cakap terus terang. Kau ni dah bosan sangat dengan hidup kau ke bang? Maknanya kalau kita nak cakap, sebab kita tak, dalam masa sama saya tak boleh menolak fitrah. Fitrah ni macam biasa. Orang suka tengok benda cantik. Ya. Jadi kalau kita ada bakat dia, kalau misalnya kita ada rupa, kita ada bakat. Ni semua ni rupa dan bakat lah. Dia akan ada bonus. Ada bonus. Tetapi sekiranya tak ada benda tu, maknanya saya kena panjat lebih. Tapi balik pada tadi tu, soalnya akibatnya, kita akan rujuk kepada rupa dan benda ini dah akhirnya bukan menjadi satu kerjaya yang solid, tetapi ada masanya menjadi stepping stone. Jadi nama naik, masuk dalam industri. Kemana dia nak pergi kemudian kita tak tahu. Paling kita kesian ya. Kita jalan-jalan, kita nampak seorang perempuan cun. Saya nampak. Dira lelaki lah. pun handsome. Saya nampak kita, diorang ni cantik handsome. Bawa diorang masuk dalam kita punya next film. Jadi diorang pun datang. Ataupun saya suruh diorang mengacara. Kata, kita ada satu program, saya nak awak mengacara. So awak ada rupa. Kesian dia tak ada latihan. Dia tak pernah ada bakat. Betul. Jadi yang kita exploit adalah rupa dia semata-mata. Jadi akibatnya dia kena kata. Dalam media sosial, dalam mana-mana. Dia ni apa pasal kaku mengacara ni. I agree with that. Yes. Dia victim juga. Dia telah diseret kerana dia cantik. Dan kalau Mangsa dia setuju, keadaan dia setujulah. Teranaya budak. Dan dia setuju pun satu hal juga. Kenapa dia setuju? Dia nak glamour. The glamour. Itulah dia. Sebab dia nak glamour. Pasal dia nak glamour, pasal dia nak ambil tempat tu. Sebenarnya dia kalau dia rasa, no, saya tak boleh buat ni, saya belum ikhlas, saya belum ready. Saya nak tanya Pekin ni. Okey. Saya menonton awak berlakon bunuhan. Yes. Suka. Yes. You are good. Dia cikgu saya. Good. Or else tak adalah tercalonkan all those three. Betul. Tercalon. Alright. Then what happened? Is it because of the system you terus become a commercial actor? When you join, you know. Saya nak kata commercial actor sangat tak juga. Job saya tak ambil sangat. Okay. Saya buat dengan kawan Tak ambil sangat. Betul. Kalau ambil macam mana? Drama tak buat. Kalau ambil jarang. drama tak buat. Kakak tanya, sebab bila Tak ambil saya zaman menonton macam ni. bunuhan, level dia dah ke sini. So bila kemudian tu you memasuki sebuah syarikat ni kan,
And then saya menonton juga lakonan you. Itu yang membuat saya tertanya. Okey, saya senang je. Saya kalau filem pun Bagus soalan tu Kak Uji. Saya sokong. macam drama, saya jarang ambil sangat lah. Buat dengan kawan je. Filem pun, Pilih. kalau filem offer tu saya ambil lah. Okey. Tapi tengok juga cerita Watak. apa. Cerita kalau agak-agak saya tak nak tu, saya tak payment tinggi. Agak dia bayar saya 1,000 saya buat lah, terpaksa buat lah. Dalam keadaan sekarang, bila saya berpegang pada art sangat pun, dia akan ke laut juga. Jadi, saya ambil pendekatan yang tengah-tengah. Pasal kita ni balik Maknanya, laut. saya tahu saya belajar benda ni. Okey. Okey, saya tahu saya belajar. Saya boleh je guna pendekatan tu. Tapi untuk keadaan sekarang, dengan umur saya 35 tahun, saya nak ada pakai kereta, nak ada rumah. So, saya kena survive. Yeah. Sebab Nak kahwin, saya kan? sebab saya bukan ada background memang tidur tu dah dapat duit. Betul tak? Jadi, mana projek yang saya rasa okey, yang boleh maintainkan makin saya, tekan tu. saya buat lah. Tidak semestinya. Tapi ada filem yang saya tolak awal-awal. Bila tu memang saya tak mampu buat. Contoh, bukan saya. Contoh, dia suruh saya berenang. Saya tak pernah berenang. Memang mati saya nak buat kan. Saya tak buat lah. Maksudnya, selagi watak tu saya rasa saya boleh bawa. Sesuai? Boleh bawa? Why not? Ini yang katanya dia terjun di dalam alam percintaan dengan satu perempuan ni. Ada Yang ni lah ni. ni. Playback. Kita nak tunjuk ni. Ni perempuan ni. Pekin Ibrahim tu orangnya macam mana? Sebenarnya orang dia, saya rasa dia seorang yang dia kelihatan dari luar agak macam quiet sikit, tapi bad boy sikit. Tapi saya rasa dia tak bad boy sangat lah. Tapi dia sangat baik. Dia seorang yang sangat baik. Dia kalau you keluar dengan dia, dia akan belanja member-member dia. Jadi korang di luar sana kalau nak tak ada cukup duit, tak apa, Pekin ada. Lepas tu saya rasa dia antara masa dulu-dulu I pernah tengok filem yang dia berlakon sebagai watak guru tu untuk filem Dain Said. Jadi dari situlah saya macam saya perasan pula Pekin. Lepas tu saya pun kawan dengan dia. Dia pun peminat Kelantan. Saya rasa dia lakonan tu very natural. Apa saya untuk Pekin? Pekin, anyway, all the best for your future. And saya tahu dengan bakat dan juga usaha, saya tahu juga kamu ada buku, you ada buku, dan saya tahu you dah berusaha bersungguh-sungguh dah untuk sampai ke tahap ni. Jadi all the best, selamat berjaya, dan memang it's not a surprise lah kalau awak tu dapat menjejaki ke pasaran luar negara. Siapa namanya Pekin? Siapa tu? Kawan saya Jasmine. Apa hubungannya? Jasmine. Hubungan? Apa hubungan? Tak ada, dia akan berlakon dengan next film dengan saya nanti. Oh, dia pelakon. Ni promosi lah ni. Dia hosting tapi dia datang casting untuk saya punya next project. So projek tu you akan mengarah ke you hanya berlakon? Saya mengarah. Mengarah dan menerbit? Ya. Wah. Kira-kira jemput tak pelakon yang seorang tu Fauzi Ahmad Daud? Belum. Itu next film. Oh, next film lah. Adalah. Belum ada watak yang sesuai. Adalah susunan kerja tu memang ada lah. Saya ada filem-filem yang saya nak buat yang betul-betul orang cakap komersial. Ada filem-filem yang betul-betul saya suka, yang saya nak buat. Ada tak kisah untuk filem-filem yang rugi. saja nak rugikan diri. Saya ada susunan tu. Semua yang berada di sini memberi pengiktirafan terhadap bunuhan. Ya. Tetapi bila ianya tidak dapat diterima oleh penonton, how do you really feel? Sebagai satu tim, kita mengharapkan kita dah buat yang terbaik. Actually banyak projek tu saya rasa 4 tahun in progress dia. Kan? Terasa bila last masa screening habis tayang pun kita dah nangis lah. Kan? Dah habis orang tepuk tangan pun kita nangis lah. Kita dah rasa macam apa dah jadi. Tak pernah tanya ke pada diri Pekin macam penonton sampai bila korang nak asal boleh dia punya filem, half past 6 punya filem, kenapa korang tak boleh menerima filem-filem yang sebegini? Tak pernah tanya ke? Itu saya Masa saya berlakon dengan K, dia mengarah saya dalam botol. Dalam botol. I ask that question. Yeah. Like sampai bila korang nak disogokkan dengan filem-filem yang sebegini? Yang asal boleh. Zaman Azura aku dah berlalu. Ali Setan dah berlalu. I want to grow and expand myself. Kalau tanya market kita tidak Belum lagi. Kita tidak di awareness kita kurang. Sebenarnya cuma kita tak boleh salahkan langsung penonton. Yeah. Ini memang orang kata satu dunia. Tinggal lagi minat orang terhadap filem-filem yang punya bahasa, yang menggunakan literature filem, kurang. Dari tadi Q asyik senyap. Okey. Method. Q kat Q dekat dah idea. kumpul energi. Q dah kumpul energi untuk menjawab soalan-soalan kami. Untuk pengetahuan semua, dua filem tu, Which one? Bunuhan dengan Dalam Botol. Saya di offer. Okey. Dulu saya tolak. Kenapa kau tolak? Itu nak tanya tu. Kau tak nak berlakon Dari dengan segi kita orang ke lakonan apa? Q Haidar pemilihan.
Saya ada alasan kenapa saya tak. Okey. Ada sebab mungkin ada masa tu Dia tak pernah nak. tolak juga ketika offer itu. saya. Kak Oji, diorang ni semua pernah tolak saya. Tapi untuk Q. Satu, dua, 3, 4. Termasuk akak. 5. Tapi Aku saya macam- tak nak mengarah dia. Aku macam tak perlu kat sini. Semua orang punya offer. Q tolak Q, semua. jawab. Dengan saya, Jawab segala dia persoalan saya kenapa offer dia, tolak dia tolak. filem orang. Yes. Karakter yang bagaimana anda mahukan? Nanti biar dia ambil kumpul energi dia dulu. Kita dengar jawapan dia selepas ni. Oh, lepas ni? Okey, mari kita bising Oh, lagi lama ni. pasal filem-filem kita. Lama jadi macam ni. Okey. Ambil energi. Jangan. Energi. Roh. Masuk. Dia punya roh aura tu besar. Okey. Okey, gazambo lah. Akak gazambo. Aku rasa kau kena maintain macam tu sebab belum boleh jawab lagi. Biar orang Kau lain jawabkan dulu. jaga konti kau. Maintain lagi. Okey, sampai kau maintain, kita tengok siapa pula mengata Q pula ni. Ada feedback. Sebenarnya saya dah lama agak kenal dia. Sahabat, orang cakap rakan sepadang lah kan. Pernah bekerja bersama. Yalah, impresi saya sendiri dan persepsi peminat dia sendiri. Dah kenal lah dengan Q Haidar. Siapa tak kenal Q Haidar Sebab kita sangat bilangan aktor-aktor yang rare macam Q Haidar ni sangat sikit bilangan dia. Sangat minor. So call bagi saya lah, saya boleh spesifikasikan dia orang ni sebagai matematik dia orang. Jadi dia orang ni lebih theatrical, lebih emosi, antagonis. Bagi saya memanglah sangat rare untuk dapat orang-orang macam Q Haidar ni. Kena Q tau, nak tunggu orang macam Q. Tapi saya surprise juga yang bila saya rasa dia ni sangat versatile bila digabungkan dalam genre komedi. Dia boleh adapt. So saya saya pernah berlakon dengan dia Ro'o sendiri kan. Saya kena nasihat dia kena sedih dalam keadaan yang sangat komikal kan. Because saya tahu dia ada benda tu. So sangat natural benda tu. So it's a gift bagi saya. Dan tak ramai yang ada lah. Memang saluti lah tu my brother ni. Q, my bro, all the best to you untuk masa-masa akan datang. Semoga dipermudahkan, dimurahkan rezeki. InsyaAllah tambah lagi tu princess-princess yang kat rumah tu yang berjoget-joget 3, 2, 1, 3, 2, 1. All the best to you Q. Take care bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sparring Kak Oji juga tu. Yes, melodi dulu. Boleh. Dah kumpul energi. Okey, Oji tanya dia. Okey. Soalan Kak Oji tadi, kenapa memilih watak? Lepas tu Apek pun cakap, sayang, rare. Benda apa watak-watak ataupun karakter-karakter hebat ni dah kurang. Kenapa Q? Okey, saya dulu masa awal kemunculan, saya belajar apa semualah. And then bila dapat masuk apa? Industri ni, saya punya target ialah saya kena kenalkan diri saya dekat industri. Kena dekat orang dalam industri, halayak kan. So bila dah dikenali, saya ada target saya ada goal saya. So setiap pelakon saya percaya semua ada goal dia sendiri. Dia nak jadi apa? Nak kaya, dia nak kahwin dengan datuk, dia nak lepas ni plastik surgery hidung dia ke, aku tak tahulah kan. So saya ada saya punya goal saya sendiri. So bila saya dah memperkenalkan diri saya dekat orang, saya rasa dah tiba masa saya untuk saya happykan diri saya pula. Kan? Maksudnya apa yang saya nak, apa yang saya nak buat. Dan dalam masa yang sama juga, saya nak apa orang pandang saya, halayak pandang saya macam mana. Kita ada target kita. So, macam falsafah Johnny Depp lah ni. Oh, iya ke? Iya, Johnny Depp 21 Jump Street. Betul. Untuk memperkenalkan diri dia. Selepas tu bila dia dah dikenali ramai, dia menarik diri dia balik untuk then he change. Dia akan pilih. Dia change. Dia orang dah demand untuk je kan? Yes, demand. Dia expand diri dia sebagai seorang aktor. Katakanlah selepas ini datang minat untuk berlakon. Watak bagaimana yang Q mahukan sebenarnya? Saya tak ada macam target, satu watak ni aku nak macam gini, Saya tak ada. Saya masih menunggu benda yang boleh buka hati saya.
Buat saya happy. Saya tahu bila orang panggil saya untuk selain untuk karakter tu, untuk jual ke, untuk sebab saya bagus ke, sebab apa-apalah apa sebab dia orang, kalau saya terima akan menghappykan dia orang. Betul? Saya terima kan? So saya kena cari sebab saya pula untuk saya happy. Okey, apa yang kau boleh buat aku happy? Skrip kau ke, kau punya karakter ke, pelakon-pelakon lain yang akan sparring partner dengan aku ke. Kau kena bagi aku reason kenapa aku nak buat kau punya cerita. Kepuasan untuk diri jugalah. Yes, saya kena buat, saya kena happy. Kalau saya tak happy, saya nak kerja. Dia nak sesuatu yang memotivatekan diri dia Yes. untuk melangkah keluar ke rumah. Yes. Right? Some people are not lucky. They have to do it. Ya, betul. Because macam mana dia tak nak buat, this is dia punya bread and butter. And they have to do it. I know there are some memang good actors tapi they have to do it. Sometimes whatever dia orang buat bukannya bagus and they like it. Ya, saya contohnya. And dia what is it, my production lah kan. But anyway, macam dia nak apa, dia punya ada kualiti dia. He wants to have the say of dia bertanggungjawab atas apa yang dia Kerja nak. saya, yes. Dan kerja saya. Self satisfaction pun. Yes. Okay. So we ask the audience. Audience ada question Ada soalan? Ada. Okay, siapa itu jejaka berbaju hijau? Nak belajar dengan siapa ni? Hello, hi. Nama saya Ralph. Saya nak tanya soalan kepada Kiwaida. Alright. Okay. Cubalah nasib. Apa berlakon ke? Mana tahu nak jawab. Macam kita nampak Kiwaida, dia jarang ada di layar perak. Tapi bila sekali keluar macam dalam filem Langit dan Budak Setan, you menjadi perhatian ataupun dapat pujian ramai. So adakah you sebenarnya seorang yang akan memilih suatu watak yang memberi impak ataupun tidak? Dan ataupun you gembira tak dengan situasi yang seperti itu? Alhamdulillah lah orang bagi perhatian kat kita kan. Alhamdulillah. Tapi masa buat tu tak terfikir pun macam, oh kau kena bagi perhatian. Aku pun pastikan penonton kena tengok aku. Fokus. Tak ada. Tapi pasal memilih tu memanglah. Memang saya pilih. Saya pilih apa yang saya nak buat. Apa yang saya suka buat. Tapi saya nak cakap lah, dia bukanlah tolak saya. Masa tu dia memang tengah tak nak berlakon. Masa tu 6 tahun dulu. Tadi korang cakap aku semua diam. Kasih dia bercakap. Kita akak faham kau kumpul energi. Cakap. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya. Di mana saya harus berdepan dengan seorang pelakon ni, dia ala-ala dia mengaku dia method. Okey, dia sangat method. Kononnya. Okey. Akak faham kau nak method. Dia ngaku dengan Kak Oji? Dia berlakon dengan saya. Siapa Kak? Dia tunjuk lah. Ngumpat tu. Tapi siapa Kak? Di mana? Kau jangan macam dan di mana macam sini. Okey, sini Oji saya nak kasih hanya 20%. Scene. Bukan the watak, you know. Sini saya nak kasih 20%. Nanti yang kemudiannya saya nak kasih 50%. So I'm like wondering. Sebab saya pun berguru juga kan. Guru saya tak ajar pula aku berapa peratus. Okey, fine. Sebab bagi saya, the graph and the journey of the character plays an important part, and the situasi, you know, how you play with the situation and things like that. So itu yang saya nak tanya, you people punya pandangan terhadap method yang sebegini. Ada buat calculation ke? Secara ringkas. Secara ringkas. Mungkin saya tak tahu. Saya supaya saya setiap scene itu tidak kira panjang atau pendek, kita kena buat dengan sesungguh-sungguhnya. Sesungguh-sungguhnya ini adalah aku punya watak. Walaupun aku lalu je sebenarnya kadang-kadang. Kita jeling je. Tak ada dialog pun kadang-kadang. Mungkin dia cakap tu dari sudut energi kot. Level of energy. Yes. Mungkin. Yes. Tapi macam saya, kalau saya boleh nasihatkan, maknanya bila kita ambil satu-satu watak tu, kita macam Q tadi dia memikirkan apa pula yang dia happy. Macam saya memikirkan bila satu tawaran datang dengan watak dia, saya fikirkan orang ini memberi saya rezeki. Saya macam itulah, orang memberi saya rezeki. Apa yang saya boleh bagi dia balik? Saya tanya dia balik, apa yang saya boleh bagi dia balik in terms of the character? Tapi saya selalu kalah dengan hubungan lah. Hubungan saya selalu kalah kenal, list. Offer saya Rashid yang pernah naikkan saya, Abang Mamat, Yue. Saya tak kerti nak tolak pasal hubungan ada hubungan yang baik dalam hidup saya, yang pernah berjasa dalam hidup saya. So, itu saya ambilkan hubungan. Selebihnya, saya memikirkan apa yang saya boleh bagi terhadap apa yang telah ditawarkan pada rezeki yang disampaikan. Baik. Pekin, ringkas soalan Kak Oji tadi. Saya tak pernah try lah yang percentage. Peratus tu. Bagi saya tak pernah. Bila saya dapat skrip, kita akan baca lah. Of course lah, kita akan baca skrip tu. Cuma kadang-kadang saya cuma ingatkan diri untuk
kadang the whole Kalau you dapat story, yang tak best pun you bagi best. Kenalah. saya kan? have to lah. Sebab macam saya pun pernah dulu, that's why I get out from the acting. Sebab apa? Bila saya dapat perkara lakon apa cerita skrip yang macam tu, saya pun tanpa tak boleh buat. I cannot have the ni. So lebih baik saya pull back, trying to find buat benda lain. Sebab tak boleh saya nak buat pun. Walaupun saya nak bagi best, saya tak boleh bagi yang best. Sebab bila saya dapat benda yang sama, kalau katalah series lagi, especially series kan, and then you see the same thing kan. Tapi macam dia orang ni bagus. Macam ni adik-adik saya yang dia belajar, dia orang ni ada kesungguhan masing-masing. Saya bukan kata dia orang macam dia kata selfish ke, bukan. Di dalam dia orang merangka dia punya career tu. Sebab method dalam acting okey. Tetapi dalam orang kata dalam career, dalam dealing, dalam apa ni sebenarnya bagi saya dia orang mengambil berat. Itu sebab dia orang ada tapisan. Betul. Macam dia ni bersungguh-sungguh dalam mencari acting. Dia mencari acting je sampai depan rumah saya dia ada tidur. Dan kereta. Dia daripada zero. Daripada zero. Saya pernah menonton dia daripada zero. Macam Q, saya pernah mengajak dia berlakon cerita Rock O. 8 jam dalam kereta. Oh, lagi tengok 8 jam dalam kereta tau. Seorang tak baik tau cakap orang. Minum tau. Daripada sahur sampai buka. Daripada sahur sampai buka tau. Abang Mat kata, okey, kau cakap dengan Ju. Okey bang, tak apa insyaAllah. Dia ni adik saya ni, saya boleh borak. Saya duduk dengan dia dalam kereta macam orang bercinta. Dalam kereta 8 jam. Q, kenapa kau suka seksa orang Q? Tak ada, okey Q. Kita hormati prinsip. Ini prinsip Q. Dia ada Bruce sampai tangan. Bruce tak angkat tangan. Dia ada sebab. Dia ada sebab. Okey, ni nak tanya Q. Kita hormati prinsip dia sebagai seorang pelakon, sebagai seorang anak seni, dan sampai bila Q nak memegang pada prinsip itu? Saya? Suka hati aku sampai bila kau tanya aku sangat? Aku jawapan yang begitu jujurlah. Macam saya, kalau saya terima, saya kena komit. Ya. Kalau benda tu saya tak suka, macam saya nak komit. Macam Kak. Aku balik lagi. Macam Kak cakap tadi, yang persen-persen tu kan. Oh, cerita ni tak bagus nak kita bagi. Bukan kita bagi, dia tak boleh nak bagi. Saya, kalau saya tak boleh bagi, baik saya tak bagi. Perangai macam ni kerana telah menjurang anugerah ke apa? Ni nak tahu. Bila jadi kewat macam ni, kewat ke? Akak rasa kewat ke? Tak, saya kewat ke? Saya tak rasa awak kewat. Saya pernah kerja dengan Kak. Sebab, no, you're not. You're a true professional. We have worked together. Sebab mungkin orang di luar yang tidak memahami. Mereka akan salah, kewat ada dia ingat dia seorang aja. Yang method. Betul tak? Kalau orang tak memahami, tak kenal, terpulanglah dia orang. Nak kata-kata kita nak buat semua orang faham pun masak juga kan. Okey. Macam ni lah. Okey, sambil dia keluarkan apa yang patut sambil daripada dia diri minum dia ni. tu kita tengoklah iklan dululah. Iklan dulu Tanya ni, kau tak rasa berdosa ke kau bawa pasal sini sikit? Tak patutlah kau duduk tengah. Diorang nak tanya ni, Q Haida ni yang tadi dah mengumpul energi. Watak yang bagaimana yang awak idamkan yang awak belum jatuh di riba awak? Saya sebenarnya tak pilih sangat macam tak ada macam okey aku kena bawa watak ni, aku kena bawa watak ni, tak ada. Saya suka cerita yang lebih kemanusiaan. Saya tak suka leading je, watak yang leading je kena hero. Handsome. Handsome hero. Jiwang. Watak yang supporting yang jahat lah. Kan, antagonis. Saya tak suka mesti ada baik, ada jahat. Manusia dia ada baik buruk dia. Seorang orang tu dia ada negatif, ada positif. Saya suka tunjuk benda tu, manusia tu. Saya tak suka hero pijak semut tak mati, handsome, pandai mengaji ke apa semua. Yang gangster mesti macam gangster best point ni. Bagus. Gangster now. Saya tak suka benda itu. Penonton ada soalan untuk Dira kan? Okay. Penonton ada soalan untuk Dira. Nama saya Nini. Hai Nini. Okey. Dah, saya nak tanya soalan dekat Kak Dira. Okey, Kak Dira sebagai seorang pengarahan sekarang. Okey, apa yang mendorong Kak Dira untuk jadi salah seorang pengarah kat Malaysia ni? Mencipta sesuatu story lah. Saya tak boleh nak cipta rumah, saya tak boleh nak cipta aerospace, saya tak boleh nak apa. So, the only thing yang saya mampu adalah mencipta satu kerja karya seni. Dan seterusnya pada saya juga, itu mungkin salah satu cara saya untuk saya lepaskan juga rasa gian. Kadang-kadang ada rasa gian nak berlakon tu. Tapi bila macam saya cakap lah, kita ada masalah contemplating, macam dapat skrip tak bagus,
ataupun waktu tak sesuai ataupun sparring partner tak best. So kita rasa macam Abang Yu cakap lah, daripada kita ada problem, baik kita tak payah ambil habis cerita. So bila mengarah, kita ada peluang untuk memberi. Kita inject apa yang kita faham, apa yang kita tahu, apa yang kita boleh bantu mungkin pelakon-pelakon yang tak kisahlah lama atau baru. So kita share. So bila tengok orang perform, saya suka tengok orang perform on stage ke on dalam monitor saya. So saya rasa macam kalau dapat lah. Before we wrap, AJ, kita kena tanya sebab kita ada pengarah, pengarah. Baru-baru tak? Pengarah juga lah, masuk lah. Pengarah. Okey. Bakal insyaAllah. Dia bukan bakal, dia pelakon simpan. Dia memang nak pelakon saja. Okey. Pelakon simpan lah. Kita tahu kita ni semua meletakkan mutu begitu tinggi. Ya. So, kenapa pentingnya komersial di dalam sesebuah filem itu? For some reason, sekarang ini, maknanya kadang-kadang komedi pula menjadi hal. Komedi itu yang dikatakan komersial. Jadi setiap apa yang kita buat kena kelakar. Kalau tak kelakar, tak best. Jadi semua orang macam seolah-olah kena jadi pelawak. Dalam apa saja, dalam mendijkan radio, betul. Dalam apa saja, dalam mengacara, kenapa dalam scene yang saya rasa berat, ianya harus dikomedikan. Tapi ada yang kata itu adalah tuntutan. Hiburan. Itulah dia. Sehingga benda itu ialah didikan. Kita pembikin. Tapi problem ialah kita ni dikatakan mengikut. Kita sepatutnya berkarya buat penonton. Ini tak, kita silap, kita dah terbalik. Kita berkarya kita ikut penonton. Yes. Kita tak ada didikan. Tapi satu hiburan, tadi kakak cakap tuntutan hiburan orang kata. Tapi bagi saya itu depends pada apa yang menghiburkan dia. Kalau saya tengok cerita action itu menghiburkan saya, itu hiburan. Kan? Apa yang mentaliti apa orang fikir yang menghiburkan dia. Komersial adalah pendekatan yang saya faham ialah yang ramai orang minat. Katalah contoh filem. Katalah cinta, tema cinta. Cinta semua orang suka. Ikutan. Dia jadi satu nilai komersial yang tinggi kalau bila kita buat filem cinta. Betul. Soalnya cinta yang macam mana? Kalau tanya saya, komersial itu adalah satu benda yang kita boleh perdagangkan. Dia satu nilai yang kita boleh jual. Itu maksud komersial bagi saya. Tapi dalam apa satu benda yang kita nak perdagangkan itu diperniagakan, kita ada nilai. Nilai dalam segi artistik ini lain. Dia tengok pada konten, daripada apa intipati cerita itu semua. Dan look and feel cerita itu as a holistic. The message as a holistic in the story, apa cerita. So kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan bila definisi komersial di Malaysia ini disalah anggapkan. Sebab mungkin macam cakap tadi, awareness among the audience very nipis. Kita tanya Putin pula. Komersial? Yeah. Saya tak faham benda tu kadang-kadang. Cuma saya sekarang ni bekerja dengan kawan je. Kalau tak kenal, tak ambil. Contoh saya kenal, saya akan pertimbangkan. Sekarang dah jadi macam tu, dah jadi kesesaan, comfort zone. Mana saya selesa. Maksudnya kalau kawan-kawan, okey lah sekarang ni. Saya, in general, kita kena ada gate. Maksudnya, kena ada satu tapisan yang siapa mahu masuk dalam industri ini, perlu ada di sini juga. Perlu ada IQ. Pada saya, sebagai pengarah bila saya hire you a professional actor, I expect you to perform. Saya tak ada masa nak ajar tau. That's why saya cuma nak kerja dengan orang-orang yang saya tahu profesional dan mungkin ialah saya beritahu apa yang saya nak, but you have to deliver. I have no time to ajar you to do this. Balik pada soalan awak tadi, awak kata benda ni jual kan? Tak apalah. Sebenarnya kita cakap ini adalah untuk kita borak-borak. Sebenarnya kita pun dah reda. Betul lah. Kita ni tu jual, tapi nak jual apa? Apa benda kita jual? Kalau dia bercakap aja ada persoalan, ada question mark aja susah lah. Nanti kita balik lagi sudah nak tutup kan? Okey, overall. Aku kena bawa mendalam ni. Aku tak rasa bersalah ke? Kau tolak. Benda alang aku ni dah terbang-terbang. Okey, jom. Tengok siapa menang ni. Aku rasa aku dah boleh agak ni. Siapa menang? Siapa yang method method ni? Puas hati tak usah method? Puas hati. Kita mengambil peluang ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada insan-insan seni kita ini iaitu K. Rahman, Pekin, Q. Haida, Melissa Saila dan juga Dira Abu Zahar. Thank you so much. Terima kasih. Jangan bimbang datang dekat Yuka ni confirm balik bawa hadiah. Fun tak? You guys swag. Alright. Kena buat program dah. Diam.
Berhenti pula. Nama kau ni top 3 baik kau senyap. Ni hadiahnya Okey, okey. disaja oleh Maria Miracle. Okey. Sekarang kita nak bagi pemenang tempat yang kelima yang akan membawa pulang rumah banglo. Rumah banglo. Okey, alright. Takutlah dengan rumah banglo ni. Alright. Okey. Bila kita panggil, datang ke depan untuk ambil hadiah ya, collect your hadiah ya. Dan ini merupakan Puan Maria. Empunya Maria Miracle. Okay. Baik. Tempat yang kelima, Kak Oji. Yes. Menjadi milik Rahman. Bawa balik. Alright, tempat yang keempat, Pekin. Hadiah. 7 words. Okey. Tempat yang ketiga, berikan tepukan untuk Malisa Saila. Di antara Dira dan Q. Q Haida. Ya. Nama yang kami umumkan bermakna mendapat tempat yang pertama. Amboi. Okey, alright. Aku rasa macam ADL. Ini adalah tempat yang kedua, menjadi milik Dira Mulahan. Juaranya ialah Q Haida. Dapat TV tau, dapat TV tau. Aku rasa aku cakap lagi lama daripada dia. Dia metal. Okey. Silakan pemenangnya Q Haida. Tanya pemenang pertama mendapat Walkman. Terima kasih kepada semua. Thank you adik-adik. Baiklah Kak Oji, kita laburkan tirai, method tak method. Sokonglah mereka. Laburkan dia. Alright. Kita jumpa lagi minggu hadapan dalam rancangan. Ya ke? Jangan serius adik. Alright.